Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Fatia Fasya binti Ruzaimi dan Azwidah Fahimah binti Ramli daripada PSMP Pendidikan Khas 2 Ambilan Jun 2020 akan membentangkan satu tajuk tentang sistem kehidupan Islam dan kami akan fokuskan kepada akhlak. Baiklah, akhlak. Akhlak dari segi bahasa, merujuk Kamus Dewan 2005, akhlak merupakan kata jamak bagi khuluk yang bermaksud budi pekerti, kelakuan dan tabiat. Manakala menurut Yusuf 1979 dalam Syekh Abdul Hasan Maidin 2020 memberi sinonim perkataan akhlak ini sebagai adab, kelakuan, tabiat, watak, budi pekerti, tata tertib, moral, perangai, budi bahasa, tingkah laku, perbuatan, sikap, usul, sifat, pekerti dan takah. Baik, kita akan terus melihat definisi akhlak dari segi istilah pula. Dari segi istilah, menurut Prof. Omar Al-Tomi Al-Shabaini, akhlak adalah sebagai ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak, sifat kebaikan, kejahatan, kebenaran, kewajipan, kebahagiaan, hukum dan tanggungjawab akhlak, motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak. Baiklah, seterusnya akhlak dari sudut pandangan Islam. Menurut Ibnu Maskawah mendefinisikan akhlak dalam kitabnya iaitu Tadhib al-Akhlak sebagai keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangkan fikiran terlebih dahulu. Tetapi dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah suatu keadaan atau hal yang telah tetap dalam diri atau dalam jiwa yang melahirkan tindakan atau perbuatan atau pelakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Jadi dekat sini dari pandangan ni kita dapat lihat dua pandangan yang macam sedikit kontra. Yang satu pertimbangan akhlak tu dia kita fikir terlebih dahulu. Tapi yang satu lagi kita buat tanpa memikirkan terlebih dahulu. Jadi dekat sini saya akan concludekan bahawa definisi akhlak ni apa yang sifat yang ada dalam diri kita, sama ada kita sedar atau tak sedar kita melakukan perkara atau perbuatan tersebut sama ada baik ataupun buruk. Okey. Kedudukan akhlak dalam Islam ni, kedudukan akhlak dalam Islam ni merupakan kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Kerana asas kepada kebangkitan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia kepada kehidupan yang bertamadun. Akhlak juga salah satu tunjang Islam selain akidah dan syariah. Dalam hadis riwayat Ahmad, innama bu'istu liutamami salihal al-akhlaq, yang bermaksud sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Kat sini dalam hadis riwayat Ahmad ni bermaksud bahawa tidak diutuskan aku tu tak diutuskan Nabi Muhammad kepada kita selain untuk menunjukkan kebaikan akhlak kepada kita, untuk tunjukkan kebaikan akhlaknya kepada kita. Menurut Asmawati 2008, akhlak ni merupakan hasil penghias atau nilai pengindah dalam kondisi iman. Maksudnya kat sini tanpa amalan dan akhlak maka belum beriman sebenarnya seseorang itu kepada Allah. Okey, baiklah. Ini kita akan melihat bukti kedudukan akhlak. Islam dia sangat mengambil berat tentang akhlak seperti yang digariskan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh seseorang yang beriman. Islam tanpa akhlak ni seperti rangka tidak mempunyai isi dan jasad yang tidak bernyawa. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud perkara yang paling berat timbangannya ialah akhlak yang baik. Manakala hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud orang yang paling aku kasihi dan paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya. Jadi dekat kedua-dua hadis ni dapat kita ketahui bahawa akhlak yang baik ni akan memberatkan timbangan seseorang di akhirat kelak. Jadi sekiranya akhlak seseorang itu buruk ataupun tidak baik, maka timbangan seseorang di akhirat tu akan menjadi kurang sikit daripada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Okay. Baiklah, kita akan melihat kepentingan akhlak. Setelah sertakan 4 kepentingan, tapi kita akan melihat satu persatu. Yang pertama iaitu akhlak mengangkat martabat manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang
ayat Mujadalah 11 telah sampaikan adalah Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, daripada ayat ni Allah akan mengangkat martabat manusia yang berilmu. Dalam ayat ni dia fokuskan kepada orang berilmu. Dalam berilmu, dalam menuntut ilmu, kita ada akhlak dan adab-adab yang tertentu. Jadi semasa menuntut ilmu, kita perlu beradab semasa menuntut ilmu. Orang yang berilmu ni akan, supaya orang yang berilmu ni akan diangkat martabatnya. Kalau kita berilmu tapi tak ada adab dengan guru, semasa guru sampaikan ilmu kita buat perkara lain, perkara itu akan menjejaskan sedikit dan ilmu yang disampaikan tu mungkin takkan dapat kita fahami dengan baik. Okey, baiklah. Seterusnya, kepentingan akhlak yang seterusnya ialah akhlak mampu mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Apa yang kita katakan akhlak ni boleh bawa orang kepada kebaikan adalah dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kamu ni kita tujukan kepada Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung ni ialah akhlak yang mulia. Jadi kat sini kita perlulah mencontohi akhlak Rasulullah. Kat sini saya sertakan 3 saja, tapi sebenarnya banyak lagi contoh-contoh akhlak Rasulullah yang perlu kita contohi. Yang pertama, jujur. Dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Jadi kat sini bermaksud bahawa orang yang beriman tu disuruh untuk bersama-sama dengan orang yang benar. Orang yang benar ni ialah orang jujur. Maksudnya kat sini jujur tu sangatlah penting kerana ia akan membawa kebaikan kepada orang yang jujur setiap masa. Yang seterusnya kita perlu bersabar. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 yang bermaksud, maka bersabarlah engkau sebagaimana rasul-rasul dari sebagaimana ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Maksudnya kat sini dulu Nabi kena hina, kena tentangan, ada cemuhan dan sesaan. Jadi Nabi sabar sangat menempuhi segala rintangan tersebut. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan contoh yang terakhir ialah menepati janji. Menepati janji dalam surah Al-Isra ayat 34 yang bermaksud, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Janji itu sangat penting. Kalau kita janji dengan seseorang, kita perlu tunaikan. Jangan janji kosong orang cakap. Okey, baiklah, kita akan melihat kepentingan yang ketiga, iaitu orang berakhlak memperoleh keutamaan pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud, tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di kiamat daripada akhlak yang baik, dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor, keji mulutnya dan kelakuannya. Okey, kat sini saya akan fokuskan kepada Allah sangat benci kepada orang yang kotor dan keji mulutnya. Daripada ayat tu kita dapat lihat juga pada surah Qaf ayat 18, tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Okay, kat sini saya akan fokuskan kepada akhlak dalam melakukan percakapan. Contohnya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat apabila kita memarahi seseorang, kita tidak mencaci seseorang, tidak menghina dan tidak mengumpat. Tidak mengumpat tu bukanlah mengumpat yang besar-besar, kadang mengumpat yang kecil pun boleh berlaku. Contoh, tengok muka dia macam tu, itu pun dikira menghina ataupun mengumpat seseorang di belakangnya. Okay, baiklah. Kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Jadi jagalah percakapan kita dengan sebaiknya. Baiklah, kita akan melihat kepentingan akhlak yang terakhir, iaitu akhlak dapat membina hidup harmoni bersama jiran. Hidup harmoni bersama jiran ni dia dapat dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, tidak akan masuk syurga orang yang buat jirannya tidak rasa aman kerana kejahatannya. Jadi kat sini kita dah tahu bahawa kita perlu ada akhlak yang baik dengan jiran kita. Contoh yang pertama ialah jarang menzarahi. Bukan saja jarang menzarahi semasa hari raya atau hari-hari Hari Cina atau Tepusam dan sebagainya. Tapi kita boleh juga jarang menzarahi jiran kita semasa hari biasa.
Seterusnya menghantar makanan. Menghantar makanan ni telah menjadi tradisi rakyat Melayu, rakyat Malaysia dahulu. Tapi sekarang ni menghantar makanan kepada jiran ni telah berkurang sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga ialah bertegur sesama jiran. Maksud bertegur sesama jiran ni macam contoh kita balik kerja nampak jiran tengah kutip baju ke. Jadi kita tegur lah, kalau tak tegur pun senyum. Janganlah balik kerja masam muka masuk rumah. Jiran kat sebelah pun macam tak ada je. Jadi kita perlulah bertegur sama sesama jiran kita. Dan yang terakhir ialah prihatin keadaan jiran. Sekarang kan tengah musim pandemik. Jadi kita kena prihatin keadaan jiran kita tu sama ada dia sihat ke tak sihat ke, dah berapa hari. Kalau kan hari tu cakap kalau tak ada makanan kibar bendera. Jadi kalau ada kibar bendera tu kita tolonglah dia. Maksudnya dia perlukan kita punya pertolongan lah. Dekat sini perhatian kita perlu bagi kepada jiran agar hidup bersama jiran tu menjadi harmoni. Sebab apa kita kena lakukan akhlak yang baik pada jiran ni. Antara kelebihan dia ialah dapat mengeratkan hubungan sesama Islam, dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan juga dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Baiklah, saya akan teruskan kepada Azwidah Fahimah untuk membentangkan ciri-ciri akhlak. Okey, seterusnya saya Azwidah Fahimah akan meneruskan pembentangan ini dengan ciri-ciri akhlak. Okey. Ciri-ciri akhlak ialah ajaran akhlak dalam bentuk umum yang mana Islam secara umumnya menyuruh manusia untuk berakhlak mulia dalam setiap perkara dan keadaan. Dan terdapat banyak firman Allah yang menekankan tentang keperluan berakhlak baik. Maksudnya dekat sini ciri-ciri akhlak ni adalah ciri-ciri nilai-nilai murni yang dapat kita kata perilaku yang baik. Walau dalam apa cara sekalipun, maksudnya dalam situasi mana pun kita akan bersikap baik. Jadinya macam dalam surah Al-Isra, Allah telah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitan yanza'u bainahum inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Jadi dekat sini Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-Ku supaya mereka menyatakan perkataan baik-baik. Sesungguhnya syaitan itu berbuat bencana antara mereka itu. Sesungguhnya syaitan seteru yang terang bagi manusia. Jadi dekat sini Allah dah cakap dah, kita ni kalau bercakap terlalu mengikut perasaan, macam contohnya dalam keadaan marah, kita akan kerap mengeluarkan kata-kata yang kesat. Jadi dari segi lisan pun Allah suruh jaga, apatah lagi dari segi tingkah laku. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya. Kiranya kat sini Allah suruh kita sama-sama menjadi insan yang baik dengan berakhlak mulia, tolong sesama sendiri dan bukan dalam perilaku yang tidak baik. Kiranya contoh kita tahu kawan kita ni nak tolong orang susah kat sana. Jadi kita boleh tolong benda yang macam tu. Tapi tak pula dengan orang yang kita tolong, contoh dia ni ada simpan barang yang tak elok. Contoh macam rokok ke dadah ke, kita tak boleh tolong dia dalam keadaan yang macam tu. Okey, seterusnya. Okey, ciri akhlak juga adalah kelengkapan berakhlak baik dalam Islam. Okey, pelbagai ciri khas sistem akhlak dalam Islam kerana ia lengkap dan luas bidangnya. Ianya meliputi semua aspek perbuatan manusia, baik mengenai dirinya atau orang lain, baik Muslim ataupun kafir serta makhluk lain. Tidak ada sesuatu perbuatan manusia yang keluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak dalam Islam dan setiap orang Islam wajib memeliharanya. Kat sini dia ada tekankan bahawa kita kena berakhlak mulia sama ada baik dengan diri kita, dengan orang lain, sama ada Muslim ataupun kafir dan makhluk lain. Makhluk lain contohnya macam haiwan dan tumbuhan. Kenapa? Sebab nak cakap Islam ni betapa syumulnya dia meliputi semua aspek. Hatta kita dengan haiwan, hatta kita dengan tumbuhan yang kita rasa macam tumbuhan tak ada perasaan. Jadi Islam tetap memerhatikan dari segi aspek tu. Macam kita tahu Rasulullah SAW juga baik dengan binatang dan juga sentiasa berakhlak baik dengan orang kafir. Yang mana orang kafir tu adalah orang yang tak suka dia. Tapi bila orang kafir tu tahu selama ni
Nabi Muhammad lah yang banyak membantu dia. Jadi itu adalah salah satu contoh lah yang patut kita ikuti. Kita perlu berbuat baik dekat semua orang walaupun orang tu buat jahat kat kita. Okay, contoh yang boleh bagi di sini, memelihara hak jiran yang beragama Hindu dan memberikan kasih sayang kepada haiwan dan tumbuhan. Memelihara hak jiran. Hak jiran ni contohlah kita punya rumah di antara dua kan. Contoh dekat grill tepi rumah tu. Tapi jiran nak sedia baju ni dia punya apa tu kawasan kiranya. Ni kawasan kita. Jadi kita kenalah pelihara hak jiran dengan tak sedia baju dekat bahagian dia. Itu antara salah satu contoh lah yang kita nampak untuk melihara hak jiran dan untuk mengharmonikan suasana kejiranan kita. Bila kita ambil hak dia, mereka akan rasa macam ni kan kat mana lagi orang nak sedia baju. Jadi dia akan rasa macam hak dia tak ada dekat kawasan perumahan tu. Okay. Seterusnya. Okay. Norma akhlak harus dilaksanakan dalam cara dan tujuan. Okey, ciri ini menegaskan kewajipan menerapkan akhlak dalam semua tindakan dan tujuan dari tindak tanduk. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh mencapai sesuatu tujuan itu dengan cara yang bertentangan dengan akhlak. Islam menentang prinsip al-ghayat tubarirul wasilah atau tujuan dinyatakan dengan cara. Tegasnya cara-cara yang diterima oleh lingkungan akhlak juga. Macam selalu kita dengar, tujuan tak menghalalkan cara. Macam mana tu? Tujuan tak menghalalkan cara. Kita nak sesuatu benda, tapi contoh kita nak minta penjual untuk bungkuskan kita apa yang kita nak. Tapi cara kita cakap dengan dia tu kita tak beradab. Jadi itu namanya tujuan tak menghalalkan cara. Sebab apa? Dalam semua aspek kita haruslah berakhlak mulia. Jadi kita pun kena jaga perasaan walaupun memanglah kita pembeli tapi ada kata-kata pepatah Inggeris yang kata customer always right. Tak, itu salah. Sebab apa? Kita pun kena hormat dengan penjual. Penjual pun akan hormat kat kita. Itulah antara jual beli yang ditekankan dalam Islam juga, jual beli yang berakhlak. Okay, contoh yang boleh ambil ialah kita perlulah beradab ketika menyuarakan pendapat yang ingin dinyatakan. Macam ni juga contoh dalam meeting, tujuan kita nak memudahkan kerja kumpulan, tapi kita perlu beradab dalam menyuarakan pendapat. Sebab apa? Tak semua orang ada pendapat masing-masing. Macam itulah. Okay, terusnya. Okay, hubungan akhlak dengan keimanan dan takwa. Akhlak dalam Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keimanan dan takwa kepada Allah. Firman Allah yang maksud dalam surah At-Taubah, dan sempurnakanlah janji itu sehingga sampai waktunya. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang yang takut. Kiranya, kenapa kita kaitkan akhlak, iman dan takwa? Kalau kita berakhlak baik, tandanya kita takut dengan Allah. Sebab apa? Setiap akhlak yang buruk akan dibalas di akhirat kelak. Kiranya, kenapa kita kena takut dengan Allah? Sebab azab yang diberikan kepada Allah tu kita sendiri tak dapat tanggung. Kita sendiri tak dapat bayangkan macam mana. Jadi nak cakapnya kita kena jaga setiap kali kita menyuarakan perilaku kita atau menyuarakan perbuatan atau lisan kita kena jaga akhlak. Nak cakapnya keimanan dan takwa tu memang linking dengan akhlak. Jadi untuk kita nampak orang tu beriman, kita kena tengok akhlak dia sebenarnya. Macam dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah dan riwayat At-Tirmizi, orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya dan sebaik-baik di antara kamu ialah yang terbaik terhadap isterinya. Okey. Kat sini nak cakap memang orang mukmin diibaratkan orang yang sempurna imannya ialah terbaik budi pekertinya. Sebab apa? Kita takkannya orang akan label beriman atau mukmin yang sejati sekiranya akhlak dia tak ada. Okay. Lepas itu. Okay, ini adalah contoh-contoh akhlak yang baik. Macam kita tahu akhlak yang baik tu banyak. Jadi ini antara yang hormat menghormati, betul ansur, berkata baik. Yang ni, tapi skop contoh akhlak yang baik ni pun luas. Kenapa? Hormat menghormati ni ada. Hormat menghormati antara guru, macam mana nak beradab dengan guru, macam mana nak beradab dengan ibu bapa, macam mana beradab dengan kawan-kawan. Itu semua meliputi semua aspek. Macam itu juga betul ansur. Tapi betul ansur ni kita kena betul ansur dengan perkara-perkara yang
baik yang boleh kita lepaskan. Maksudnya yang boleh kita discuss, yang boleh kita buat bincang. Tapi kita tak boleh bertolak ansur kepada perkara-perkara mungkar. Contohnya, dia buat perkara mungkar, takkan kita boleh bertolak ansur, betul tak? Itu dah sememangnya salah. Jadi kita kena tegas dalam hal itu. Yang ketiga, berkata baik. Berkata baik ni dalam segala jenis percakapan pula, sama ada kita dengan orang tua ataupun kita dengan ibu bapa kita, guru-guru ataupun kawan-kawan. Memang nampak macam gurauan tu antara kawan-kawan tu ada, tapi macam kita pun kena perlu mencontohi cara Rasulullah bergurau. Cara yang tidak menyakitkan hati, yang tidak menipu. Jadi benda tu semua kita kena take note untuk contohi macam mana Rasulullah bergurau dengan kawan-kawan dia. Macam tu. Okay. Okey, contoh akhlak dari sunnah Rasulullah SAW. Macam kita tahu, baginda merupakan ikon akhlak yang baik. Jadi sebab baginda rahmatan lil alamin. Dia rahmat kepada seluruh alam. Dan bila ada orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah tu? Jadi Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah tu diibaratkan seperti Al-Quran. Macam kita tahu Al-Quran bersih tak bersih? Bersih kan? Suci. Macam tu juga Rasulullah. Akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah, penyayang, amanah, penyabar, tawaduk, menegur secara berhemah, bertoleransi. Macam kita tahu Rasulullah adalah sebaik-baik contoh untuk kita ikuti dia punya akhlak. Jadi marilah kita boleh sama-sama untuk berusaha untuk mengikuti segala tingkah laku yang Rasulullah tunjukkan kita sebagai pedoman hidup kita. Seterusnya, ini merupakan rujukan bagi kumpulan kami punya presentation bentangan. Sekian itu sahaja daripada saya, Azira Faiman Firamli dan juga Nur Fatihah Fasya binti Ruzaimi. Sekian, terima kasih.